Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kali ni kita akan tengok tajuk 6.5, kepekatan larutan aqueous. Okay. Aqueous ni apa? Aqueous adalah satu larutan yang mengandungi air. Ada kandungan air. Basically macam ni. Katalah kita ada satu bikar. Okay, kita masukkan air. Air suling katakan. Lepas tu kita tambah satu spatula garam natrium klorida. Okay. So bila macam ni kita masukkanlah garam natrium klorida tu dalam air suling. Okay. Lepas tu kita kacau. So now dia dah jadi larutan aqueous natrium klorida. Okay, so aqueous kerana ada kandungan, aqueous ini kerana ada kandungan air suling lah, air lah basically. Kalau contoh you hanya, contohlah garam tu, you guna mangkuk pija. Okay, lepas tu ini garam natrium klorida. Okay. You panaskan dia. Panaskan garam natrium klorida ni as high as possible, heat dia. Okay, yang akan berlaku adalah garam natrium klorida ni akan melebur. Okay, dia akan melebur lah, tapi suhu yang diperlukan adalah 800 lebih lah. Okay, so dia melebur. Garam di sini ini menjadi leburan natrium klorida. So nampak tak beza? Satu tu adalah larutan aqueous kerana kita tambah air suling. Satu lagi tu bukan aqueous lah ni. Dalam kes ini adalah leburan. So what saya nak point out adalah larutan aqueous tu adalah something yang ada kandungan air. Okey, itu satu. So dalam contohnya larutan aqueous natrium klorida yang kita buat ni kononnya, okey, kalau kita letak garam natrium klorida tu banyak, then larutan itu menjadi pekat sebabnya kandungan garam tu banyak. Tapi kalau air yang banyak, dan larutan tu menjadi cair. So macam mana kita nak tahu kepekatan sesuatu larutan aqueous itu? Okay. So hari ni kita akan tengok 3 different formula. Okay. Yang pertama, kepekatan ialah jisim zat terlarut. Okey, istilah dia macam pelik kan, jisim zat terlarut. Basically it's just jisim pepejal tu lah. Okey, so jisim diukur dalam unit gram. Dibahagikan dengan isi padu larutan itu. Okey, dalam kes ni air ke apa benda, dalam unit decimeter cube. Okey. So macam kes inilah tadi ni. So kalau ini saya timbang ni, satu spatula ni saya timbang, saya akan dapat satu jisim kan. So jisim itu bahagi dengan berapa banyak isi padu air suling yang saya tambah. Katalah 100 cm cube, kita convert kepada decimeter cube, dia menjadi 0.1 decimeter cube lah. Okay. So basically ini adalah formula yang pertama, yang mana kepekatan ini diukur, diberi unit gram per decimeter cube. Kenapa? Sebab ni gram bahagi dm3. So dm3 ni bawa naik atas, dia jadi dm negatif 3. Yang kedua, formula yang kedua adalah kepekatan juga, tapi dia juga ada nama lain, iaitu kemolaran. Saya lebih suka panggil dia kemolaran sebab then you don't confuse yourself dengan kepekatan dalam formula pertama tu. Okay. So, kemolaran ini, dia punya formula adalah bilangan mol. Bilangan mol zat terlarut, iaitu unitnya mol dibahagikan dengan isi padu larutan dalam unit decimeter cube. Okay. So, kemolaran ini akan mempunyai unit mol dm negatif 3.
Again, bagi yang tak nampak ni, nampak tak? Mol ni mol ni. Okay, bahagi dengan dm kuasa 3. So, kalau kita bawa naik dm ni ke atas, dia akan jadi mol dm negatif 3. Itu sebab formula ni unit bagi kemolaran begitu. Okay. Sama juga kes macam tadilah. Okay. Dan formula yang ketiga ialah daripada kepekatan dalam unit gram per desimeter cube, kita boleh tukarkan dia kepada kemolaran dalam unit mol per desimeter cube dengan cara kita bahagikan dengan jisim molar. Jisim molar tu bergantung kepada apa larutan itulah. Okay. Dan kita boleh juga tukarkan kemolaran kepada kepekatan dengan darabkan dengan jisim molar. Nanti kita akan tengok contoh soalan. Okay, so itu pengenalan bagi kepekatan larutan aqueous ni menggunakan tiga formula ini. Okay. So, kita akan tengok soalan yang pertama. Okay, kalau saya boleh keluarkan soalan yang pertama. Contohnya, yang berada pada muka surat. Pada muka surat 161, aktiviti 6.6. So, saya akan crop ni supaya kita nampak kan lebih clear. Dan saya akan paste pada OneNote tu. So, siapa yang cikgu dia bagi homework ni, bolehlah tengok dah kan. Okay. So, saya akan tampal di sini. Okay. Saya takut nanti you tak nampak formula. So, saya pindahkan sikit. Okay. Okay, macam tu. Okay, soalan ini. Baca soalan betul-betul. Kita nak identify benda senang saja. Kita tengok sahaja pada unit. Okay. 6 gram pepejal magnesium sulfat ditambahkan ke dalam sebuah bika yang berisi 200 cm3 air. Hitungkan kepekatan dalam unit gram per desimeter cube bagi larutan yang terhasil. Okey. So, yang pertama, ini dia bagi information ini. Ini apa? Kita tengok unit dekat situ. Itu adalah unit bagi unit gram. Gram maksudnya ini adalah jisim. Okey. Lepas tu dia bagi 200 cm3 ini. Kalau ada cube ni, mesti dia ada kena mengena dengan isi padu. Okey. Lepas tu dia nak kepekatan dalam unit gram per desimeter cube. So kita tengoklah formula mana yang paling sesuai untuk kita guna, yang menggunakan jisim dan isi padu untuk mendapatkan kepekatan dalam unit gram per desimeter cube. So, obviously lah kita kena guna the first formula. Okay. So, kita gunakan formula yang pertama tu, kita salin semula. Okay, because you baru sangat belajar benda ni, saya sarankan untuk you mudah ingat sesuatu formula. Setiap kali you buat latihan itu, tulislah formula tu sebab eventually you akan ingat formula itu tanpa perlu hafal teruk-teruk. Sebab dia dah jadi habit tangan you tulis. Okay, so jisim bahagi isi padu. Okay. So, jisimnya berapa? Jisimnya adalah 6 gram. Okay. Tapi nak diingatkan di sini, isi padu disebut di sini mesti unit desimeter cube. Sedangkan soalan kita beri dalam unit centimeter cube. So, dari centimeter cube nak pergi kepada desimeter cube, kita kena bahagi dengan 1000. So, 200 ni kita bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.2 desimeter cube. Okay. Okay, so 6 bahagi 0.2 kita akan dapat 30 gram. Okay, dm3 ni berada di bawah. So, now kita bawa naik di atas, dia akan jadi dm negatif 3. So, betul lah kita dapat satu nilai yang unit dia gram dm negatif 3. Okay, so ini jawapan untuk soalan yang pertama.
So, saya berhenti di sini dan saya akan sambung dalam video seterusnya supaya video tak jadi terlalu panjang. Okay, sekian. Terima kasih. See you in the next video.